Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk subjek adab menziarahi orang sakit pada muka surat 16. Okay, hari ini kita akan buat sama-sama, tapi sebelum kita bincang, sebelum korang dengar video ni, apa kata korang cuba dulu buat sendiri, lepas tu barulah dengar video ni untuk kita semak sama-sama jawapan. Okey, yang muka surat 16 ni disuruh kita tulis jawapan di tempat kosong. Okey, yang ni menziarahi fardu kifayah, bersemangat, sakit, dituntut Islam. Okey, yang pertama, menziarahi orang sakit sangat digalakkan dalam Islam. Kita sangat digalakkan untuk menziarahi orang yang sakit. Kenalan-kenalan kita yang sakit, saudara mara, ibu bapa, jiran, sahabat. Okey. Okey, nombor 2, pesakit akan berasa lebih bersemangat untuk sembuh apabila ada orang berziarah. Dia akan rasa semangat. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dihargai apabila orang melawat mereka. Lagi satu, pesakit ni kadang-kadang, maksudnya pesakit yang just didemam ke batuk kan. Okey. Maksudnya dia bukanlah pesakit yang macam pesakit stroke gitu yang dah tak boleh nak bangun. Pesakit yang biasa ni selalunya dia akan rasa bersemangat lah sebab ada orang datang bersembang dengan dia, mengisi masa kosong dia. Kalau pesakit yang macam dah tak boleh nak buat apa tu kita cuma doakan je lah kesembuhan dia untuk bagi semangat kat dia. Boleh je bercakap dengan dia walaupun dia stroke ke, dia koma ke, dia masih mendengar kita punya percakapan. Okey, yang nombor 3, menziarahi orang sakit sangat dituntut oleh agama Islam. Okey, jadi hukum dia adalah hukum menziarahi orang sakit adalah fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ni maksud dia maksud fardu kifayah ni adalah wajib bagi sebahagian masyarakat. Maksudnya untuk sebahagian masyarakat je. Maksudnya taklah semua orang perlu lakukan. Tapi dalam satu kelompok masyarakat tu dia kena ada juga yang melakukannya. Kalau tak ada masyarakat tu tak melakukannya, maka hukum dia berdosa lah. Sebab itulah dia fardu kifayah. Maksud dia di sebahagian kelompok masyarakat sahaja yang perlu lakukan tu. Jadi adab menziarahi orang sakit ni pun salah satu fardu kifayah yang perlu masyarakat kita lakukan. Okey, yang seterusnya disuruh kita warnakan orang yang perlu diziarahi ketika sakit. Orang yang perlu diziarahi ketika sakit siapa? Ibu bapa. Takkan nak ziarah pencuri pula. Pencuri ni sah-sah bukan kendalan kita. So ibu bapa, saudara mara kita, orang sihat tak apalah. Orang sihat ni kalau nak lawat dia pun sebab bukan sebab dia sakit. Kat sini dia kata siapa yang perlu kita ziarah ketika sakit kan. Okay, ahli keluarga, jiran, sahabat andai. Perempuan tak payahlah. Maksudnya kalau lelaki nak pergi lawat perempuan tak apa, tak perlu. Tak diperlukan, takut orang fitnah. Okay, rakan sekelas boleh. Orang gila tak perlu. Sebab orang gila ni kita tak tahu dia punya tahap gila tu macam mana kan. Takut juga dia buat apa-apa. Okey, seterusnya disuruh kita warnakan gambar adab menziarahi pesakit. Dekat sini ada 6 gambar. Jadi kita pilih manakah gambar adab ketika menziarahi pesakit. Yang mana gambar yang okey, tu maksudnya dia beradab. Contohnya nombor 1. Gambar dia, dia datang melawat orang sakit, dia datang salam orang sakit. Jadi kita boleh warnalah. Kita beradab lah, kita salam dengan pesakit tu. Okey, kalau musim COVID ni tak bolehlah bersalaman. Ni nak ceritakan bukan pesakit, bukan sakit selain COVID lah. Maksud dia sakit ni sakit selain COVID. Okey, yang nombor 2 ni apa yang dia buat tu? Dia sedang tengok dia sedang berbual-bual. Dia sedang berbual-bual. Kuat-kuat pula tu, sedangkan orang sakit kat sini dia pula membawang berduaan ni. Ni cerita apa tak tahu gaduh apa. Jadi ni salah, tak perlu warnakan. Kita tak boleh mengganggu ketenteraman orang yang sakit tu. Okay, nombor 3 ni dia bagi buah tangan. Dia bagi buah tangan dekat pesakit ni. Jadi ni adalah salah satu adab menziarahi orang sakit. So boleh warnakan. Okay, yang ini
dia makan pula makanan pesakit. Patutnya dia bagi dekat pesakit, tapi dia makan, dah lah makan kat tepi pesakit pula tu. Jadi ni tak boleh, ni bukan beradab. Yang ni pula berlari-lari dekat hospital ni. Ni pun bukan beradab. Okey, yang ni dia mendoakan semoga pesakit ni cepat sembuh. Jadi ini pun salah satu adab menziarahi orang sakit. So kita boleh warna ya. Okey, seterusnya disuruh kita gariskan jawapan yang betul. Jadi ada jawapan yang betul, jawapan yang salah. Yang mana kita perlu gariskan. Yang nombor 1 dia cakap pilih masa yang sesuai untuk melawat. Merawat ni macam merawat orang sakit. Melawat untuk melawat pesakit. Kena pilih waktu yang sesuai. Tak boleh pilih waktu yang tak sesuai. Okey, inilah contoh waktu tak sesuai. Contohnya tidak melawat pada waktu awal pagi. Awal pagi ni orang baru bangun tidur, orang baru dah sibuk-sibuk, keluarga tu sibuk-sibuk lagi nak masak ke lah, nak apalah, kan. Orang pula datang pagi-pagi. Tak eloklah datang pagi-pagi ni nak lawat pesakit sebab pesakit pun ada family. Ni kalau lawat dekat hospital pun memang tak boleh. So waktu melawat pukul 12 tengah hari. Okey, nombor 3, ikut waktu melawat apabila menziarahi pesakit di hospital. Takkanlah pesakit duduk kat pejabat kan? So kat hospital. Okey, sentiasa mendoakan pesakit agar cepat sembuh. Doalah pesakit ni semoga cepat sembuh dengan banyak. Kalau lagi ramai mendoakan, lagi cepat insya-Allah makbulnya. Okey, nombor 5, membawa sedikit buah tangan. Jangan bawa buah mulut pula. Bawa buah tangan untuk pesakit. Bawalah apa-apa yang kita rasa okey, macam contohnya buah-buahan, biskut, roti, ataupun makanan untuk yang pesakit, boleh je. Okey, membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarga mereka. Okey, seterusnya ini adalah disuruh kita lengkapkan doa berikut. Okey, yang pertama ni adalah doa mendengar kematian atau kemalangan. Yang nombor 2, doa ketika menghadapi kecelakaan. Yang nombor 3, doa orang yang sedang sakit. So, yang pertama ni doa mendengar kematian. Kalau kita dengar je kematian ataupun kita dengar sesuatu yang musibah ke atas orang lain, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, nombor 2, doa ketika kita hadap kecelakaan, menghadap musibah ke apa ke, kita boleh baca la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Tu doa kalau kita nak hadap kecelakaan. Okay, seterusnya doa orang yang sedang sakit. Ni kalau doa orang yang sedang sakit ni, elok doa macam ni. Allahumma a'inni ala ramaratil mauti wa sakaratil maut. Doa ni semoga kita cepatlah sembuh daripada sakit. Okey, di sini disuruh kita tandakan right pada faedah beradab ketika menziarahi orang sakit. Disuruh kita tandakan right je, tak perlu salah. Tak perlu tanda salah, just tandakan right pada faedah yang beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim sesama Islam. Jadi betul. Sebab kita eratkan silaturahim lah. Contoh kita lawat saudara mara kita yang sakit kan. Jadi kita menyambung silaturahim bersama mereka, mengeratkan lagi. Okey, nombor 2, tidak dapat menggembirakan hati orang sakit, salah. Tidak mendapat rahmat Allah, salah. Dapat mengurangkan penderitaan orang sakit, betul. Maksudnya contohnya kita mendoakan pesakit tu. Apabila kita mendoakan sedikit sebanyak, insya-Allah dapatlah juga kurangkan sikit penderitaan dia. Mungkinlah dengan doa kita, dengan keikhlasan hati kita berdoa kepada orang sakit tu, dapat meringankan sikit beban dia. At least dia tahu, dia rasa dihargai sebab kita mendoakan dia. Okay, nombor 5, sentiasa menggembirakan hati orang sakit. Ini betul. Kita kena sentiasalah gembirakan hati dia. Janganlah kita lukakan hati dia. Cakap sesuatu yang positif supaya dia pun rasa kuat untuk bangun semula. Dia tak rasa supaya dia lupa yang dia tu tengah sakit. Okay, nombor 6, melahirkan sifat sombong kepada golongan yang lemah. Melahirkan sifat sombong kepada golongan yang lemah ni,
Ni salah. Seterusnya bersikap prihatin kepada golongan yang lemah. Tu betul. Maksudnya kita rasa prihatin. Golongan yang lemah ni mereka yang sakit lah. Jadi kita yang kuat ni kita rasa prihatin dekat mereka, doakan mereka, bantu mereka apa yang patut. Okey, seterusnya disuruh kita lorekkan perkara yang perlu dihindari ketika menziarahi pesakit. Apa yang perlu kita hindari? Okey, yang pertama, yang ni disuruh kita lorekkan ya. Okey, apakah perkara yang perlu kita hindar ketika menziarahi pesakit? Yang pertama, berlari-lari. Tak boleh berlari-lari ketika kita menziarahi pesakit sebab bising kan. Okey, nombor 2, mendoakan pesakit. Disuruh kita lorek perkara yang perlu dihindari. Jadi loreklah berlari-lari. Berlari-lari memang tak boleh. Ni patut kita hindari ketika menziarahi pesakit. Kemudian mendoakan pesakit, ni tak perlu lorek sebab memang betul. Ketiga, makan makanan pesakit, yang ni boleh lorek sebab benda ni sangat dihindari. Kita tak boleh makan makanan pesakit. Seterusnya, tidak makan makanan pesakit, ini tak payah. Melawat terlalu lama pun antara satu sebab yang perlu kita hindari lah ketika menziarahi pesakit. Kalau boleh tak payah lama lah sebab kita tak tahu pesakit tu mungkin nak rehat tapi dia takkan dia nak bagi tahu kita suruh balik. Mesti dia pun nak jaga hati kita kan. Jadi tak boleh melawat terlalu lama. Boleh lorek ni Kemudian tidak berlari-lari tak apa, betul, tak payah lorek. Menimbulkan kerisauan pesakit pun tak boleh. Ni kita kena lorek lah ni. Sebab kita kena cakap sesuatu yang positif sahaja dekat pesakit supaya dia bersemangat. Kalau kita cakap sesuatu yang negatif, contohnya kau ni tak boleh sembuh dah ni. Tu tak baik lah, kesian untuk pesakit, dia pun rasa sedih. Okay, seterusnya membuat bising. Membuat bising pun kena lorek sebab ni satu perkara yang perlu kita hindar ketika merawat pesakit. Okay, seterusnya tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Nombor 1, menziarahi orang sakit digalakkan dalam Islam. Betul. Menziarahi orang sakit dituntut dalam Islam. Hukum menziarahi orang sakit ialah fardu ain. Ni salah. Hukum dia fardu kifayah. Seterusnya, menziarahi orang sakit merupakan tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Ni betul. 4, boleh membuat bising ketika berada di hospital. Salah kalau kita buat bising, memang doktor, nurse kat situ pun dah marah. Doa mendengar kematian atau kemalangan ialah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Kita digalakkan menziarahi orang sakit hingga lewat malam. Ni salah. Seeloknya jangan sampai lewat malam sebab lewat malam orang nak tidur dah, termasuk pesakit. Dah habis dah kita punya slide. Jadi anak-anak murid buat kerja. Lepas tu nanti hantar. Terima kasih. Assalamualaikum.